A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kepada Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Semoga segala amalan kita yang telah kita lakukan tadi diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah ini, kita doa moga Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan pahala-pahala kita dan kita penuhkan hari-hari yang terakhir pada bulan Zulhijjah ini dengan beramal soleh dan terus meletakkan diri kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang fikir kontemporari yang ada kaitan dengan bentuk-bentuk lukisan-lukisan, dan juga kita akan membincangkan juga tentang digital, bagaimana orang edit dan orang draw dekat dalam dunia digital sekarang ni, apa hukum dia dan dibolehkan ataupun tidak. InsyaAllah sebelum kita nak bincangkan tentang topik yang kita berada pada hari ini, kita nak refresh balik apa yang telah kita kongsikan pada minggu lepas. Jadi minggu lepas kita bincangkan tentang bentuk yang 3D, 3 dimension, yang ada bentuk seperti mainan ataupun bentuk patung. Dan kemudian kita ada bincangkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga kita dapat dalam kitab Fathul Bari ada menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah melarang kita daripada meletakkan patung-patung sembahan-sembahan yang ada di rumah kita. Dan bahkan juga tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam permasalahan patung, minggu lepas kita dah bincangkan ada 3 pandangan ulama. Satu, bahagian ulama yang pertama mengharamkan secara mutlak bentuk-bentuk patung-patung, baik itu patung perhiasan ataupun sebaliknya. Jadi pandangan ulama yang kedua ialah mereka membolehkan tapi dengan syarat. Dan mereka meletakkan syarat-syaratnya, antaranya patung tersebut bukanlah patung yang diletakkan di tempat yang tinggi, tempat yang kita muliakan. Dan patung yang kita letakkan itu bukanlah merupakan patung-patung yang mirip 100% seperti manusia, badan dia besar macam manusia dan sebagainya. Tetapi antaranya syarat-syarat yang dibolehkan patung-patung diletakkan di rumah untuk jadikan sebagai perhiasan adalah patung-patung bentuk-bentuk yang memang kita tak akan dapat mengagungkannya. Dan bentuk-bentuk patung-patung seperti mainan kanak-kanak ataupun mungkin patung-patung kecil-kecil sebagai perhiasan yang tidak ada isu pengagungan di situ. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu adalah pandangan ulama yang kedua. Pandangan ulama yang ketiga ialah ulama yang membolehkan secara mutlak apa jenis patung semua dibolehkan, selagi mana patung tu bukanlah patung sembahan. Jadi ni ada 3 pandangan ulama tentang perkara itu. Dan pada minggu lepas juga kita bincangkan tentang sikap terhadap patung. Sikap kita terhadap patung. Hukum terhadap patung tu tadi tu 3 kita dah bincangkan. Sikap kita terhadap patung. Kadang-kadang daripada patung tu boleh, jadi hukum dia tak boleh. Kenapa? Sebab sikap kita. Mungkin asal dia patung mainan dibolehkan. Tapi bila kita asyik-asyik tengok, asyik-asyik mungkin memberikan kesan-kesan yang negatif dalam diri kita, sikap kita tu yang membuatkan
hukum asal patung tu ataupun mainan tu dibolehkan, tapi dalam lama jadi tak boleh. Itulah dia beberapa keadaan yang perlu kita perhatikan. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan lebih detail tentang lukisan dan bagaimana kalau orang edit muka dekat dalam internet, ataupun mungkin orang edit crop muka. Crop tu maknanya mungkin muka kita ni dia cuma ambil bahagian muka kita je, kemudian dia tampalkan pula dekat badan orang lain. Ini dibolehkan ataupun tidak? Dah termasuk dalam kategori melukis ataupun tidak? Ni akan kita bincangkan insya-Allah pada hari ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita ingat kembali kita ulang kembali beberapa hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling teruk diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah mereka yang melukis ataupun mereka yang meletakkan bentuk. Jadi meletakkan bentuk di sini ulama-ulama mengatakan mungkin bentuk 3D. Ada ulama cakap tidak, adalah bentuk dia ialah bentuk 2D, maknanya bentuk lukisan dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan lebih detail insya-Allah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar pula bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ladina yasna'una hadhihi suwar." Orang yang melukis gambar-gambar ini ataupun yang memahat patung-patung tertentu ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Dan mereka disuruh pada hari kiamat itu untuk memberi kehidupan terhadap apa yang mereka ciptakan. Dan kita pula tengok di dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih yang lain pula ada mengatakan yubahuna bi khalqillah. Mereka melukis, mereka meletakkan bentuk dalam satu perkara atau dalam satu model, tujuan mereka untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan bila proses mereka lukis, proses mereka menciptakan patung atau patung yang wax, betul-betul muka 100% sama dengan kita punya muka dan sebagainya, mungkin terdetik dalam pemikiran ataupun hati dia, aku dapat melawan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun aku punya ciptaan ni lebih hebat daripada yang asal dia, ataupun lukisan yang aku draw muka Syafi'i ni lebih tepat dan lebih cantik daripada yang asalnya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini ada beberapa illah. Illah ni apa? Sebab yang adanya hukum tersebut. Inilah dia illah. Dan contohlah kalau kita lihat tentang arak. Arak tu illah dia apa? Adalah memabukkan. Jadi setiap perkara yang ada karakteristik ataupun sifat yang sama, iaitu memabukkan, maka hukum dia dah sama macam hukum arak. Jadi samalah juga dengan lukisan. Apa yang buat lukisan ni berdosa, ataupun apa yang membuat patung-patung ni berdosa. Jadi di sini kita dapat nampak ada illah-illah tertentu berdasarkan kepada himpunan hadis Nabi SAW. Yang pertama ialah illah dia menyerupai ciptaan Allah Ta'ala. Maknanya dia buat patung, dia lukis, tidak lain dan tidak bukan tujuan dia untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang buat dia jadi haram. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, maksud menyerupai itu apa? Bukannya kerana nak kena draw sama. Kalau siapa-siapa teman-teman yang berada di luar sana yang masuk arts ataupun yang masuk sekolah art lah, mereka kena draw betul-betul 100% dengan apa yang ada kat depan mereka. Itu bukannya termasuk dalam hadis Nabi SAW yang melarang. Tidak, tak termasuk pun dalam hadis tersebut. Yang maksud daripada hadis tersebut yang menyerupai ini ialah, iaitu mereka hendak menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Mereka draw, mereka nak cakap aku buat lebih hebat daripada apa yang ada dekat muka bumi. Ini yang pertama, illah yang pertama. Illah yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ialah untuk mengagungkan satu gambar-gambar tersebut. Kenapa? Sebab di dalam beberapa riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, baginda Rasulullah SAW bila masuk satu rumah Sayyidatina Aisyah, nampak gambar yang ada pada sitar ataupun yang ada pada langsir, gambar haiwan. Dan kemudian Rasulullah SAW suruh mengoyak-ngoyakkan gambar tersebut. Maknanya baik daripada langsir itu
dikoyak-koyakkan, dan kain tu Sayyidatina Aisyah bukan terus buang, tapi Sayyidatina Aisyah jadikan dia seperti bantal, jadikan dia seperti kapet tempat dah pijak dan sebagainya. Di sini kita dapat nampak gambar tu tetap ada. Gambar tu bukan terus hilang gitu je. Gambar tu tetap ada, tapi dihinakan ataupun tidak diagungkan. Jadi illah yang kedua, gambar-gambar ini bukanlah gambar-gambar untuk kita agung-agungkan dan kita puja-puja. Jadi inilah dia keadaan illah yang kedua. Kenapa lukisan gambar tu dikatakan lukisan yang haram, tak dibolehkan. Yang mana kalau ada di rumah, malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk bukan pasal gambar tu. Malaikat tak masuk pasal maksiat yang akan datang bersama dengan gambar tu. Contohlah, gambar tu tak ada apa-apa, gambar muka orang, tapi kerana gambar tu orang puji, orang puja, orang sembah, maka dah jadi satu maksiat. Bila dah jadi satu maksiat, itulah yang membuatkan malaikat tak masuk dalam rumah. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, hadis yang Rasul bilang malaikat tak masuk ke dalam satu rumah, kalau kita lihat ada kaitan dengan anjing juga. Hadis tu ada kaitan dengan anjing. Malaikat tak masuk rumah yang dalam dia ada anjing, dan dalam dia ada gambar ataupun ada patung, surah. Surah dekat situ pada minggu yang pertama kita dah bincangkan, surah boleh berbentuk 2 dimensi, maknanya lukisan, ataupun 3 dimensi, iaitu berbentuk patung dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain pula, baginda pernah memberitahu tentang sifat malaikat. Malaikat suka kepada amalan soleh, dan malaikat menjauhi orang-orang yang melakukan amal-amal buruk. Bahkan amal-amal yang makruh pun malaikat ni jauhkan diri dia daripada orang tersebut. Contohlah, kalau orang tu datang ke masjid, dalam hadis yang sahih, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, boleh kita rujuk pada Alam Al-Malaikah yang telah dikarang dan ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar Al-Marhum. Antaranya hadis yang sahih mengatakan malaikat ni yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat ni dia rasa tak sedap, sakit, ataupun dia rasa tak suka dengan perkara-perkara yang selalunya buat manusia ni tak suka, benda busuk, benda kotor. Jadi maka itulah malaikat menjauhi orang-orang tersebut. Dan hadis yang sahih yang lain menguatkan hadis tersebut dengan mengatakan malaikat ni dia menjauhi orang-orang yang mulut dia tu bau-bau bawang, atau mulut dia tu tak sedap, bau busuk dan sebagainya, yang membuatkan orang bila datang kat masjid, bila solat tak dapat khusyuk sebab bau yang dibawa oleh orang tersebut. Maka malaikat akan menjauhi orang tersebut. Nah, di sini kita dapat nampak bahawasanya sifat utama malaikat adalah inginkan kebaikan, inginkan kecantikan, inginkan perkara-perkara yang mendekatkan diri orang tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara taat. Jadi selagi mana perkara tu ada maksiat, kalaulah katakan dekat rumah tu tak ada gambar, tak ada anjing, tapi orang tu minum arak dalam rumah, malaikat pun tak masuk rumah tu. Jadi inilah dia yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tak akan masuk satu rumah yang rumah tu kalau ada gambar, patung yang dipuja, yang jadikan sebab untuk berlakunya maksiat, ataupun anjing yang ada sebab datangnya najis dan sebagainya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi kita dapat faham tentang hadis ni, bukannya maknanya semua gambar malaikat tak masuk rumah, bukan. Tetapi malaikat tak masuk rumah yang dalam rumah tu ada maksiat. Jadi kalau gambar tu membawa sikap kita kepada maksiat, gambar tu adalah antara gambar yang membuatkan malaikat tak masuk dalam rumah. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tapi kita akan bincangkan nanti insya-Allah dalam bab melukis. Kita balik kepada topik tentang malaikat dan juga bentuk gambar. Jadi malaikat ni dia bukannya kerana pasal gambar tu ada kat rumah dia tak masuk, tapi kerana sikap yang datang bersama dengan gambar tu adalah perkara-perkara maksiat, maka malaikat tak masuk dalam rumah tersebut. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi kalau dalam rumah kita tu kita ada lukisan, kita ada buat perkara-perkara yang untuk arts dan sebagainya, dia tak ada masalah apa-apa. Kalaulah kita tengok illah yang ada tentang gambar, kita masih lagi tentang topik illah, apa sebab lukisan ni dinampak seperti perkara-perkara yang haram, ataupun kenapa lukisan ni ataupun surah melukis gambar manusia ni dikatakan sebagai haram. Yang pertama yang tadi tu saya katakan, sebab dia nak menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang kedua ialah dia boleh mendatangkan satu sikap mengagungkan. Tapi kalaulah katakan gambar lukisan tersebut
tidak mengagungkan, maka dia tidaklah menjadi satu perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang berkasih sekalian, apa sebab lukisan ni diharamkan? Ataupun lukisan gambar manusia ni diharamkan. Gambar-gambar bernyawa lah, bukan manusia, mungkin binatang dan sebagainya. Kerana seakan-akan bila orang yang menciptakan gambar tersebut, seakan-akan dia dapat rasa inilah ciptaan aku, inilah dia perkara yang aku seakan-akan boleh kasih hidup dalam gambar tersebut. Dia puja gambar, huraian ataupun dia puja gambar yang dia buat tu dengan pujaan yang terlampau-lampau. Sampaikan sebab tu ada hadis tadi yang saya kongsikan, bahawasanya pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan bilang kepada orang-orang yang melukis ni untuk berikan nyawa kepada lukisan mereka. Ahyau ma khalaqtum, berikan mereka kehidupan. Jadi di sini ulama-ulama mengatakan, untuk dikatakan beri kehidupan, gambar lukisan ataupun bentuk patung yang dibuat tu mestilah cukup sifat, barulah nampak seakan-akan ini boleh kita kasih nyawa. Jadi sebab itulah kalau kita lihat di dalam salah satu buku rujukan yang saya gunakan, antaranya ialah Dr. Muhammad Baqit Al-Muti'i, ada menyebutkan tentang al-jawab asy-syafi fi hukm al-fotografi, jawapan yang sempurna, jawapan yang cukup untuk membincangkan tentang hukum bergambar ni. Jadi Dr. Al-Baqit Al-Muti'i ni berkata bahawasanya kalaulah gambar tu dilukis, dia dilukis gambar tu, katakan ada lukis gambar muka Syafi'i. Bila dia lukis gambar muka Syafi'i ni, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dia bukannya bentuk 3D. Jadi seakan-akan kalau lukisan tu disuruh untuk hidupkan semula, tetap orang tak dapat hidupkan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dia tidak memberikan bentuk 3D. Tak ada nampak mana saluran nafas dia keluar, tak ada nampak mana saluran darah dia keluar, mana warid dia, mana dia punya wadajain dia, mana dia punya urat nadi dia, semua tak ada. Muka Syafi'i 2D je. Jadi pada waktu tu ulama-ulama mengatakan maksud daripada hadis yang ahyau ma khalaqtum ialah satu bentuk, iaitu patung yang dibuat sempurna macam bentuk manusia, dan kemudian orang tu amazed dan orang tu memuja patung yang diciptakan tersebut sebab bentuk sama dengan manusia. Nah, pada waktu itulah dah termasuk dalam hadis yang dilarang ataupun hadis ancaman tersebut. Tapi kalau katakan orang tu mungkin art, dia kena draw muka je, sempurna muka orang tu dia draw, dengan mungkin ada shadow dia dan sebagainya, tetap tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dia tidak dapat gambar tu lah, maksud saya gambar tu tetap tak dapat hidup dengan sendiri dia, by itself dia tak dapat hidup. Jadi bila dia tak dapat hidup by itself, dia tak termasuk dalam hadis ancaman yang ada di dalam yang ada dalam perbincangan kita ini. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, daripada sini kita sedikit sebanyak dapat nampak, rupanya lukisan ini dibolehkan. Sebab itu kalau kita tengok lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam yang ada pada zaman Abbasiyah ataupun yang ada pada zaman Ottoman Empire dan sebagainya, lukisan mereka tu sebenarnya tak nampak 3D, cuma nampak 2D, 2 dimensional. Sebab apa? Sebab memang tak termasuk dalam hadis Nabi SAW yang membentukkan dengan bentuk yang 3D. Jadi kalaulah katakan orang tu dia lukis bentuk 3D sempurna badan dia dan sebagainya, tetap juga tak dapat mencapaikan darjat dalam masuk hadis yang ancaman tadi. Kenapa? Sebab dia bukanlah dapat hidup dengan sendirinya. Tetap bahagian belakang dia tak nampak, tetap bahagian tepi dia tak nampak. Melainkan kalau dia buat patung 3D. Sebab itulah ada ulama mengatakan kalau patung tu barulah termasuk dalam hadis ancaman. Tapi kalau lukisan tak termasuk dalam hadis ancaman ini. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi dengan adanya illah sebab-sebab adanya hukum haram ni, bila kita tahu sebab-sebab tu tak ada, automatik kita akan cakap hukum haram tu pun tak ada juga. Samalah juga kalau kita diberikan minuman ni tak ada nampak macam bentuk arak, nampak botol dia macam botol arak, tapi bila kita minum ataupun dekat situ tak ada alkohol, memanglah tak ada alkohol,
air dia tu air sparkling water dan sebagainya. Pada ketika itu kita tahu halal air tersebut. Sebab apa? Tak ada sebab mendatangkan hukum haram. Sebab dia tu tak ada, hukum pun tak adalah. Jadi samalah juga dengan perkara yang ada kaitan dengan lukisan. Lukisan yang menjadikan lukisan tu haram apa? Ada sebab-sebab dia. A, B, C tadi saya kongsikan. Yang pertama, menyerupai ataupun menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, rasa seakan-akan aku lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang ketiga, seakan-akan aku dapat memberikan kehidupan pada masterpiece yang telah aku hasilkan ini. Jadi bila ada tiga perkara ini, lukisan, bentuk, patung dan sebagainya, jadilah haram di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada orang tanya, kenapa kan hadis tu untuk binatang-binatang yang bernyawa ataupun bentuk-bentuk yang bernyawa, bukannya dalam bentuk-bentuk biji-bijiran, pokok-pokok dan sebagainya. Sebab ada hadis yang lain yang mengatakan tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau nak lukis, lukislah zarrah, biji, lukislah pokok, lukislah laut, lukislah panorama, gambar scenery dan sebagainya yang tak ada kehidupan manusia. Maksud di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian ialah sebab kalau kita lukis pokok berbeza dengan kalau kita lukis bentuk muka manusia, ataupun bila kita lukis bentuk haiwan. Kalau kita lukis bentuk haiwan, lukis bentuk manusia dengan perbezaan sedikit sebanyak pada aras mata, pada aras kening, maka dah dapat nampak emosi yang ada pada gambar tersebut. Jadi tarikan jiwa yang membuatkan terhasilnya sikap manusia terhadap gambar tersebut akan lebih kuat berbanding dengan sikap manusia yang akan terhasil daripada melihat gambar-gambar pokok ataupun jagung ataupun biji-bijiran dan sebagainya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini ulama-ulama tetap meletakkan hukum dia, iaitu kalaulah lukisan itu ada bentuk emotion dan sebagainya, selagi mana dia tidak tujuan dia untuk menandingi ciptaan Allah Ta'ala, tidak untuk merasa aku buat ni lebih hebat daripada Allah Ta'ala dan aku ni ciptaan aku ni lebih baik daripada yang asal dia. Dan kemudian yang ketiga, tak ada ilah yang mengatakan aku buat ni, aku nampak seakan-akan masterpiece yang aku buat ni, aku nak berikan dia kehidupan. Kalau boleh kalau aku boleh kasih kehidupan, aku nak kasih dia kehidupan. Jadi di sini tuan-tuan yang dimakan sekalian, bila tak ada tiga hukum ini, maka lukisan apa jenis bentuk pun dibolehkan, selagi mana dia tidak melahirkan sikap-sikap. Sikap-sikap tu macam mana? Dia draw tu tak ada masalah apa-apa. Dia bukannya nak menandingi ciptaan Allah Ta'ala, dia bukannya nak menunjukkan ataupun dia nak mengatakan aku punya ciptaan ni lebih hebat daripada ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia tak mengatakan bahawasanya aku boleh menghidupkan benda ni, tapi lukisan tersebut ada bentuk-bentuk unsur-unsur pembukaan aurat, ada unsur-unsur pengagungan, ada unsur-unsur pemujaan. Maka sikap pula yang membuatkan gambar tu jadi haram dan sebagainya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara bab lukisan. Jadi lukisan secara umumnya ni adalah hukum fikih secara umum tentang lukisan. Bahkan kalau kita lihat di dalam classical fikih ulama-ulama lama, antaranya ialah kalau saya katakan classical fikih itu ialah daripada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kurun yang tiga yang pertama bila dah habis, sampailah kepada mungkin sebelum datangnya Perang Dunia Pertama. Dan pada ketika itu kita dapat nampak bentuk pola kehidupan manusia ni berbeza. Lepas Perang Dunia Pertama, bentuk pola manusia ni berubah. Perang Dunia Kedua, bentuk manusia lagi berubah. Bila ada perubahan bentuk-bentuk manusia, maka keluarlah fikih-fikih contemporary, fikih-fikih moden, fikih-fikih yang isu-isu dia tu tak ada pada zaman Imam Syafi'i, tak ada pada zaman ulama-ulama terdahulu. Jadi perlu kepada ijtihad yang baru. Jadi contohlah contoh kalau dalam sistem keuangan ada unsur-unsur fiat money, unsur-unsur macam-macam. Jadi di sini forex trading dan sebagainya, semua tu tak ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada pada zaman sebelum World War I. Dia ada setelah beberapa keadaan yang tukarnya mata wang daripada emas kepada
kepada fiat money dan sebagainya, maka pada ketika itu barulah kita dapat nampak ada forex trading dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu adalah antara contoh bagaimana perubahan bentuk kehidupan kita memberikan cara yang baru ataupun memberikan pintu yang baru untuk kita terus ijtihad dan menghasilkan keadaan-keadaan hukum-hukum yang boleh menyesuaikan kita dalam keadaan zaman sekarang ni. Bukannya maknanya kehidupan kita ni, agama ikut cara kehidupan kita, bukan. Tetapi kita cuma nak mengeluarkan mutiara-mutiara yang ada pada agama. Saya kasih contoh lah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Kalaulah katakan hukum, maaf kata ya, kita menggunakan perkataan rogol, hukum red, hukum rogol. Hukum rogol, kalau kita tengok dari sudut hukum hudud, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada tak hukum hudud yang akan address tentang rogol ni? Tak ada. Tetapi perkara tersebut kita nak masukkan dalam mana? Nak masukkan dalam zina ke? Ataupun nak masukkan dalam mana? Jadi dia tak ada tools yang dapat kita masukkan dalam konsep-konsep yang ada pada hukum-hukum fikih klasikal. Tetapi kita perlu kepada ijtihad yang baru. Jadi itulah dia maksud bagaimana kita lihat balik agama, lihat balik kepada teks sumber asal Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian kita keluarkan illah-illah, kita keluarkan iktibas, istinbat beberapa hukum-hukum yang mana boleh menghasilkan jalan penyelesaian pada isu yang ada pada zaman kontemporari ini. Jadi itulah dia contoh-contoh yang dapat kita ambil faedah. Sekarang ni dalam bab lukisan, dalam bab memberikan bentuk gambar dan membentuk patung dan sebagainya, kita dapat nampak dengan adanya teknologi moden dan sebagainya, kita dapat nampak bahawa sini maka terhasillah keadaan-keadaan teknologi-teknologi yang mengeluarkan bentuk-bentuk yang kita boleh crop, kita boleh edit. Mungkin muka orang tu baik-baik cantik, kita boleh edit jadi muka dia tak cantik. Ataupun mungkin muka daripada tak cantik tu dia boleh edit jadi muka cantik. Jadi bagaimana pula kesan dia kepada orang yang contohlah kepada orang luar, orang yang contoh dia nak bernikah dengan seorang wanita ni, daripada gambar je dia tengok mungkin tak ada kecacatan pada muka perempuan ni atau muka wanita ni. Tetapi bila dia dah datang, dah dapat nampak live, dia berbeza dengan dalam gambar. Jadi inilah dia beberapa keadaan-keadaan dengan adanya gambar-gambar yang baru ataupun dengan adanya teknologi kepada gambar-gambar, kepada editing, kepada fotografi dan sebagainya, videografi dan sebagainya, maka kita akan menghasilkan hukum-hukum baru. Jadi kalau hukum dia adalah tentang bagaimana orang lukis daripada internet ataupun mungkin orang edit, orang crop dan sebagainya, kita lihat beberapa perkara-perkara garis pandu. Yang pertama, sikap kita. Adakah perkara itu menjatuhkan maruah orang tersebut? Sebab antara syarat ataupun antara perkara yang agama betul-betul menitik beratkan ada 5. Ini yang nama dia maqasid asy-syariah. Syariat agama Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan 5 perkara ini. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 lagi. Jadi antaranya apa tuan-tuan? Untuk menjaga agama orang tersebut, untuk menjaga akal orang tersebut, untuk menjaga jiwa orang tersebut, untuk menjaga maruah orang tersebut, untuk menjaga keturunan orang tersebut, untuk jaga harta orang tersebut. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebab itulah kalau kita lihat dalam bab agama kita ataupun dalam tujuan yang diturunkan terhasilnya ataupun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ataupun dijadikan syariat untuk kita adalah untuk menjaga sebenarnya 6 area utama manusia ini. Sebab itulah curi diharamkan, rampas harta orang diharamkan, fitnah orang diharamkan. Kenapa? Jatuhkan maruah orang tersebut. Dan kemudian mungkin kalau kita bunuh orang tu pun diharamkan. Kemudian kita minum arak, hilang akal pun diharamkan. Jadi inilah dia perkara-perkara yang agama menjaganya. Apa dia? 6 area yang pertama tu. Yang pertama ialah agama, jiwa, maknanya nyawa, akal, harta. Kemudian yang kelima maruah, dan kemudian yang keenam keturunan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau saya cakap tentang klon manusia dia ada kesan dengan mana punya area? Dia ada kesan dengan keturunan manusia. Sebab
itulah zina diharamkan sebab dia merosakkan keturunan manusia, dia pun merosakkan juga maruah manusia dan sebagainya. Sekarang ni kalau lukisan, ataupun mungkin kita tak cakap pasal lukisan, kita cakap pasal digital, digital editing ataupun digital drawing dan sebagainya, kita dapat nampak dengan adanya digital drawing ni, dengan adanya editing dan sebagainya, kalau dia menjatuhkan maruah orang tersebut, maka dia jatuh dalam bab haram. Walaupun tujuan asal dia, atau walaupun bila dia buat editing tu, tujuan dia bukan untuk menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Tujuan dia walaupun bukannya untuk merasakan aku punya ciptaan lebih hebat daripada ciptaan Allah SWT, ataupun untuk mengatakan ciptaan aku ni ada kehidupan dia tersendiri yang boleh aku berikan dan sebagainya, maka walaupun tak ada tiga-tiga ilah ni, tetap jadi hukum dia haram. Kenapa? Sebab dia telah menjatuhkan salah satu area yang agama Islam tengah nak menjaganya, tengah nak protect dia. Apa dia? Iaitu maslahat kita punya maruah dan sebagainya. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah katakan dia edit muka orang tu, kemudian muka orang tu muka manusia tapi badan pula badan haiwan, badan orang lain, tiba-tiba dia tengok terperanjat dia, dan dia pun rasa terguris hati. Itulah dia antara termasuk dalam sikap hukum. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita dah cakap tentang lukisan, kita dah tahu dah hukum lukisan. Tapi bila dah zaman sekarang ni, orang dah tak kisah lagi pasal lukisan ni nak sama ke dan sebagainya, sebab dah ada fotografi, dah ada bermacam-macam jenis kos-kos yang ada kaitan dengan digital literacy dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok ambil gambar pun kadang-kadang boleh keluarkan mood. Ada gambar dia tu color bila berubah, boleh kasih mood yang berubah. Gambar dia color dia cold, color dia color yang sejuk. Color sejuk ni ialah seperti color warna biru, ataupun mungkin color-color yang tak ada kepanasan di dalamnya, warna merah, tak ada kemerah-merahan. Maka mood dia tu akan sentiasa layu, mood dia akan sentiasa takut, mood dia akan sentiasa negatif. Tetapi kalau ada bentuk-bentuk warm, color-color warm, maka gambar kita tu akan nampak lebih mesra, gambar dia lebih nampak gembira dan sebagainya. Jadi bila tukar warna pada gambar pun memberikan penukaran mood pada gambar tersebut. Penukaran shadow pun memberikan kesan pada mood gambar tersebut. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, segala perkara yang telah saya kongsikan tadi tu, letak mood ke gambar ke shadow ke, edit macam mana nak edit lah gambar kita, tukar jadi muka kartun ke apa ke, letak kat WhatsApp ke, tak ada masalah apa-apa. Bukan termasuk dalam hadis larangan baginda Rasulullah SAW. Dia termasuk hadis larangan bila tuan-tuan? Dia termasuk dalam hadis ancaman tu bila tuan-tuan? Bila mereka menghasilkan sesuatu perkara dan menjatuhkan maruah orang tersebut, ataupun mungkin dia draw muka, ataupun dia edit muka orang tu, baik-baik orang tu orang baik, tapi dia tukar, dia letak dekat muka, dekat badan pula orang yang jahat. Mungkin muka wanita yang berjilbab atau wanita yang berhijab, dia crop, dia edit, dia letak dekat dalam gambar yang terbuka hijabnya dan sebagainya. Maka pada ketika itu jadilah hukum dia hukum yang haram. Jadi itulah dia antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia kena jawab di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hukum terhadap fikir kontemporari tentang digital editing dan sebagainya tidak termasuk dalam hadis ancaman tersebut. Nah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa lagi perkara-perkara yang dalam bab gambar, dalam bab melukis patung, ataupun buat figurines, ataupun buat patung-patung yang tak termasuk dalam ancaman yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah saya kongsikan tadi, adalah kalau tujuan dia untuk mengajar, dia draw, dia lukis kemudian untuk mengajar. Dan lukisan tu pun kalau kita tengok bukanlah lukisan yang betul-betul sempurna. Kalaulah katakan lukisan tu sempurna pun, dia tidak termasuk dalam hadis ancaman, sebab dia bukanlah antara perkara-perkara yang mengagungkan untuk menandingi ciptaan Allah Ta'ala, ataupun untuk seakan-akan gambar ataupun lukisan tersebut adalah untuk dia berikan kehidupan pada lukisan tersebut. Tetapi tujuan dia draw tu untuk mengajar, ataupun dia draw tu kerana memang kos dia kena buat, maka tak termasuk dalam bab yang ancaman hadis Nabi SAW.
Samalah juga kalau dia buat patung, dia buat barang-barang figurines untuk buat untuk ajar anak-anak kecil dan sebagainya, maka pada ketika itu tak termasuk dalam hadis larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebagai ringkasan untuk perbincangan kita yang dah lama ni, yang ada kaitan dengan gambar dan ada kaitan dengan lukisan, yang ada kaitan dengan bentuk patung dan sebagainya, perlu kita tahu bahawasanya hukum asal melukis, hukum asal membuat patung, hukum asal untuk menjadikan sesuatu perkara sebagai perhiasan dibolehkan. Yang menjadikan dia tidak boleh ialah illah sebab-sebab yang telah saya kongsikan tadi. Sebab yang pertama, sebab untuk mengagungkan. Nak mengagungkan satu perkara mestilah sempurna perkara tersebut. Jadi bila dia draw dengan sempurna dan sebagainya, sebab itulah ada ulama cakap tak boleh, ada ulama cakap tetap boleh, ada ulama cakap boleh tapi dengan syarat. Kemudian yang kedua, illa dia, tujuan sebab dia adalah untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat perkara tersebut untuk supaya orang ni nampak benda asal yang asal dia tu, yang Allah Ta'ala ciptakan tu tak secantik apa yang dilukis, dibuat, dibentuk. Dan jiwa manusia ni lebih tertarik kepada beberapa bentuk-bentuk yang ada, yang dipahat, yang dilukis dan sebagainya. Jadi di sini boleh mendatangkan satu perkara yang lain, riya, syirik. Seakan-akan aku ni, ciptaan aku ni lebih hebat daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama tu tadi untuk mengagungkan. Dia dah buat, orang tengok cantik, dan kemudian orang cuba nak mengagungkan dan sebagainya. Ataupun mungkin bila dah sampai beberapa generasi itu pula mengagungkannya. Jadi itu yang dijadikan patung ataupun gambar tu tidak dibolehkan. Dan perkara yang ketiga ialah satu perkara yang mengatakan gambar ataupun lukisan ataupun mungkin patung ni boleh seakan-akan jadi berikan kehidupan, boleh ada kehidupan dalam patung tersebut ataupun gambar tersebut. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, nilai ilah yang tiga yang mengatakan lukisan tu tak bolehkan. Tapi bila dah masuk dalam digital modern world yang ada digital literacy, di edit mukanya dan sebagainya, dia tak termasuk dalam hadis ancaman. Bahkan dia termasuk dalam beberapa keadaan, adakah hasil produk daripada kita punya editing tu menjatuhkan maruah orang. Adakah dia membuatkan maruah orang tu tercemar, ataupun dia mendedahkan perkara-perkara sikap-sikap yang negatif terhadap gambar tersebut. Jadi itulah dia perkara-perkara yang jadinya adalah haram. Jadi lihat kepada kesan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, semoga dengan perkongsian ini memberikan kita pencerahan. Jadi kalau ada orang cakap gambar keluarga letak dekat rumah, boleh ke tidak? Jawapan dia boleh, selagi mana tidak ada sikap mendatangkan perkara maksiat. Contohnya gambar tu tutup aurat dan sebagainya, maka boleh, tak ada masalah apa-apa. Lukisan, ada orang lukis, mungkin pergi caricature, jumpa pergi dekat Malaysia ke, pergi dekat luar negeri ke, sekali tu ada orang boleh lukiskan muka kita. Dia lukiskan muka kita, terus dia kasih kita nampak cantik, kita nak buatkan dia sebagai kenang-kenangan, maka dibolehkan, tak ada masalah apa-apa, bukan termasuk dalam hadis ancaman. Sebab kita bukannya mengagungkan gambar tersebut, kita bukan menyembah gambar tersebut, bukannya kita seakan-akan memartabatkan ataupun meletakkan tinggi sangat gambar tersebut, ataupun mungkin kita cakap lukisan ni lebih hebat daripada ciptaan Allah Ta'ala dan sebagainya. Tidak, tak sampai kepada martabat tersebut, maka dibolehkan. Jadi itulah dia keadaan-keadaan yang dapat kita ambil pengajaran bersama, insya-Allah. Semoga kita dapat mempelajari ilmu agama yang baik dan kemudian kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baik mungkin. Dan insya-Allah kita pada bulan yang akan datang ni atau bulan Ogos ni, kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang hukum-hukum yang ada kaitan dengan entertainment, fiqh yang ada kaitan dengan entertainment, yang mana fiqh hiburan, yang kita akan kongsikan daripada buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bertemu lagi insya-Allah pada kita minggu hadapan. Semoga kita dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaan kita sekarang ini, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, ampunkan dosa kita dan golongkan kita bersama orang-orang soleh. Kita akhirkan kelas kita ini dengan tasbih kafarah.
dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.